Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Selamat datang ke Pusat Pemberian Vaksin COVID-19. Video ini akan menerangkan proses vaksinasi vaksin COVID-19 dan perkara-perkara penting yang berkaitan dengannya. Oleh kerana itu, sila tumpukan perhatian anda supaya proses vaksinasi berjalan lancar. Vaksin COVID-19 penting kerana vaksin merupakan usaha pencegahan untuk melindungi diri dan keluarga dari virus COVID-19 yang umum mengetahui boleh menyebabkan kematian. Vaksin terbukti mampu mencegah penularan penyakit dan membantu mencapai imuniti kelompok sebanyak 90%. Apabila masyarakat dilindungi, program vaksin mampu mengurangkan kos perbelanjaan kesihatan dalam jangka masa yang panjang. Proses pemberian vaksin melibatkan 6 langkah di PPV dan beberapa langkah kendiri di rumah. Langkah pertama adalah semak. Semak maklumat diri, tempat dan masa pemberian vaksin. Langkah kedua, periksa suhu dan gejala. Langkah ketiga, pendaftaran di kaunter melalui MySejahtera atau kod QR. Langkah keempat adalah penerangan dan pengisian borang kebenaran. Penerangan dilakukan oleh doktor atau tenaga kesihatan. Jika anda bersetuju divaksin, isi dan tanda tangan borang kebenaran. Langkah kelima adalah penerimaan suntikan dos pertama. Langkah keenam adalah pemerhatian. Pemerhatian adalah penting untuk melihat kejadian alahan, gatal, merah atau bengkak atau AEFI. Pemerhatian ini berlangsung selama 15 hingga 30 minit. Jika terdapat sebarang reaksi, segera maklumkan kepada petugas dan anda akan dibantu. Setelah 30 minit anda disuntik dan tidak terdapat sebarang gejala, anda bolehlah pulang. Tapi sebelum pulang, anda hendaklah update status di MySejahtera. MySejahtera akan memberikan maklumat berkenaan tarikh dan tempat dos kedua. Langkah ke-8 adalah perhatikan kesihatan diri di rumah. Jika anda demam atau ada sakit di tempat suntik, ini merupakan gejala umum. Jika demam tinggi atau sakit berlarutan, segera ke klinik atau hospital berdekatan. Langkah berikutnya adalah untuk menunggu giliran dos kedua. Sementara menunggu giliran 21 atau 28 hari dari tarikh dos pertama, tetap amalkan SOP yang ketat kerana jika dijangkiti COVID-19, jadual dos kedua akan menjadi lebih lama. Proses untuk dos kedua umumnya sama seperti dos pertama. Setelah anda disuntik dan tiada gejala, anda bolehlah update status di MySejahtera dan akan keluar mesej tanya anda telah lengkap divaksinasi. Tetap amalkan SOP untuk mengelak jangkitan variasi baru. Maklumat berikutnya adalah cara mengisi borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Baca secara teliti borang persetujuan suntikan vaksin COVID-19. Isi bahagian sejarah kesihatan. Tandakan di kotak yang berkaitan. Jika bersetuju, isi bahagian ini. Tuliskan nama, tuliskan nombor kad pengenalan, tulis nama vaksin. Isi butiran di bahagian bawah dan jangan tanda tangan dulu. Kosongkan bahagian saksi untuk doktor. Maklumat penting lainnya. Jarak di antara dos pertama dan dos kedua adalah 21 hingga 28 hari. Setelah disuntik, tubuh memerlukan 10 hingga 14 hari untuk membentuk dan mengaktifkan antibodi. Oleh kerana itu, setelah menerima suntikan, anda tetap perlu mengikuti SOP yang ketat. Jika anda dijangkiti virus COVID-19 pada waktu ini, bantuan yang boleh diberikan adalah terhad kerana COVID-19 belum ada ubatnya. Dos pertama memberikan kekebalan sebanyak 50 hingga 70% dan dos kedua menambah kekebalan sehingga di atas 90%. Siapa yang tidak boleh divaksin? Wanita hamil, wanita menyusu, orang yang mengalami alahan terhadap vaksin, orang yang mempunyai riwayat alahan teruk, orang yang mengalami masalah darah seperti hemofilia, orang mempunyai masalah saraf yang berat, contohnya Guillain-Barré syndrome, orang yang mengalami penyakit kronik yang tidak terkawal, orang mempunyai daya ketahanan tubuh yang lemah seperti HIV, orang yang mengambil ubat-ubatan tertentu dan orang yang tidak sihat
tidak boleh divaksin. Jika anda telah disahkan positif COVID-19, anda hanya layak mendapat vaksin setelah 3 bulan dari tarikh diagnosis. Umumnya, terdapat 3 keadaan yang memerlukan penilaian sebelum divaksin. Nombor 1 adalah orang yang mempunyai daya tahan tubuh yang lemah seperti pada pesakit kanser, orang yang menjalani transplantasi organ dan pada pesakit HIV. Golongan kedua adalah orang yang mempunyai masalah darah seperti penderita hemofilia atau orang yang mengambil ubat cair darah. Dan kelompok ketiga adalah orang yang mempunyai riwayat alahan teruk. Mereka mungkin boleh divaksin tetapi perlu mendapatkan vaksin di hospital. Di Malaysia, ramai orang mengalami masalah tekanan darah tinggi, kencing manis dan kolesterol tinggi. Bagi mereka yang mengalami masalah tersebut, tetapi dalam batas yang terkawal dengan ubat dan diet, boleh divaksin. Maklumkan jika anda mengalami masalah kesihatan dan jika ada sebarang riwayat alahan. Vaksin disuntik di bahagian lengan atas lebih kurang jarak 2 hingga 3 jari dari tulang bahu. Vaksin disuntik di dalam otot, bukan tulang. Setelah disuntik, anda mungkin tidak akan mengalami sebarang gejala. Namun, terdapat beberapa orang yang akan mengalami sakit di tempat suntikan, berasa letih dan sakit kepala. Sebahagian lagi mungkin akan mengalami merah, bengkak dan gatal. Gejala lainnya selain daripada yang disebutkan tadi jarang berlaku. Jika ia berlaku, mungkin anda mengalami gejala yang lebih berat dari biasa. Segeralah ke hospital untuk mendapatkan rawatan. Jika anda mengalami gejala ringan, anda bolehlah memakan ubat demam yang biasa, iaitu Panadol atau Paracetamol 500 mg, 2 biji 3 atau 4 kali sehari. Jangan ambil ubat tahan sakit lainnya kerana boleh mengakibatkan komplikasi. Jika anda mengalami gejala berat atau gejala berlanjutan, segera ke klinik atau hospital untuk mendapatkan rawatan. Jika anda mengalami gejala semasa perhatian setelah suntikan, segera maklumkan kepada petugas kesihatan. Petugas kesihatan akan membuat pemeriksaan dan memberikan bantuan dengan segera. Terima kasih atas perhatian dan kerjasama anda. Semoga kita dihindari dari COVID-19 dan pandemik segera berakhir.